Jadi kemudian kita pergi kepada hadis lagi, illa bihaqqil Islam. Dia kata kalau buat benda-benda tadi, semayang gapo tu, terpeliharalah nyawa mereka dan gapo semua tu, kecuali dengan hak Islam. Berarti terpeliharalah darah dan harta benda mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam. Apa makna hak Islam? Jadi apabila seseorang itu semayang, bagi zakat, apa ni semua, puasa dan lain-lain lah, syariat Islam dia buat belaka, mana dia tak boleh dibunuh dah kah? Nyawa dia terpelihara terus dah kah? Lepas tu harta benda dia ni terpelihara tu tak boleh diganggu dah kah? Tak. Ada lagi satu lagi hak, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dan Islam kata dah, walaupun semayang, walaupun puasa, walaupun beri zakat, walaupun gapo semua, ngucap belaka semua, tapi kalau bunuh orang, kena bunuh balik. Itu hak Islam. Itu yang dimaksudkan hak Islam. Kalau dia bunuh orang, kena bunuh balik. Kalau dia curi, cukup syarat dia lah, kena potong tangan. Itu hak Islam. Mana tubuh dia, diri dia tidak terpelihara juga kalau sekiranya dia tidak jaga banyak lagi hak-hak Islam. Jadi hak Islam tu sudah maklum. Kalau dia berzina, dia kena sebab, ataupun mungkin dia kena bunuh tadi. Kalau dia tu pezina yang sudah muhsan, begitu juga yang lain-lain lagi dengan hak Islam. Jadi muhsan tadi, hak zina muhsan itu iaitu orang yang sudah kahwin lah secara sah. Sudah kahwin secara sah. Mereka ceritanya bab muhsan itu panjang juga. Bab muhsan itu lagu mana, semua sepakat dalam lagu tu, ataupun lagu mana ada beza-beza pendapat lagi. Itu apabila sampai di tempat dia lah. Itu maksudnya hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan keadaan mereka, soal hati mereka itu terserah kepada Allah. Kita layan tadi dengan cara Islam tadi, bila dia mati kita tanam di perkuburan Islam dan lain-lain lagi. Itu mengikut zahir. Hakikat manusia ni tidak tahu. Hati dia serah kepada Allah. Itu Nabi ajar kita. Kita kena layan seseorang itu sebagaimana zahir dia. Sebagai Islam. Tetapi hati dia serah kepada Allah. Kita tak tahu lagi hati. Boleh jadi dia munafik ke, dia zindik ke, dia apa ke, kita tak tahu. Tapi zahirnya, kita pergi kedah, Allah ada dalam kedah. Ayat kursi ke ada. Zahir hak lain tak kenapa. Kira Islam. Tak payah soal ada hak lain. Kamu bismillah kalau ke mana, tak payah soal. Makanlah. Tak apa, bismillah makan. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau dia menipu, itu Tuhan. Kira-kira Tuhan dengan dia. Tuhan akan hisap dia, akan kira dia. Bukan kita. Kita selesai. Dari segi sekat zahir gitu je. Kita akan layan dia sebagai orang Islam. Bila dia sudah buat benda-benda tadi, hakikat dia terserah kepada Allah. Kemudian itu habislah bab ini. Kita pergi kepada bab yang seterusnya. Kita masa pun sudah lebih. Nak baca pun dia jadi panjang juga Pak. Jadi sekat itulah dulu. Wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah. Cuma mungkin kalau ada soalan, boleh kita. Itu pun satu masalah juga. Tetapi masalah ni, hak saat ni yang disebut dalam hadis tadi, lebih utamanya Sayyidina Abu Bakar tekan itu bukan masalah zakat tu sendiri. Masalahnya dia nampak demon ni adalah pemberontak, nak guling kerajaan ni dengan kekuatan keuangan dia. Itu pokoknya. Tapi kalau tidak begini, kalau tidak dengan maksud ni, maka masih lagi berbeza pendapat ulama. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan lebih baik kita bagi sendiri. Mana kalau tak ada maksud tadilah, tak ada maksud nak berontak, nak suruh kerajaan ni lemah, nak suruh gapo, kerajaan tu boleh. Dah Islam. Ada maksud lain, tak ada tu semua. Bahkan semata-mata bagi supaya je. Dan kita lebih tahu mana yang lebih miskin, mana lebih susah, mana lebih perlu. Kadang-kadang kita tengok lambat sampainya kepada orang-orang yang memerlukan itu. Kita tengok
Maka ulama mengatakan baik kita bagi sendiri, kita lebih tahu. Asalkan kita bagi, lepaslah tanggungjawab kita. Dan tidak ada niat kita dengan maksud tadi, seperti tadi, tak ada. Hak saya nak ubahkan tadi, dia nak pegang tu, hak tu, hak sebenarnya. Bukan masalah zakat tu sendiri. Walau bagaimanapun setengah ulama, terutamanya dalam mazhab Hanafi, dia mengatakan zakat ni kalau hak tadi amwal zahirah, orang panggil hak yang ketara tu, yang boleh dihitung, diketahui jumlah dia sebanyak mana, hak tu molek dibagi kepada pemerintah. Kata dia. Sebab pemerintah, betul kita lebih tahu hak sekeliling kita je. Pemerintah dia boleh tahu, dia boleh dapat maklumat berkenaan dengan hak seluruh negeri ni. Dan dia boleh buat banyak lagi benda-benda yang lebih berguna. Dengan sebab itu kata dia lebih baik kita bagi kepada pemerintah. Tetapi soalnya lebih baik ataupun saja, ataupun tak sah. Ataupun tak sah. Jadi kebanyakan ulama mengatakan lebih baik saja. Tetapi ada juga ulama mengatakan tak sah, kena bagi kepada pemerintah. Tapi pada kitanya kita kata tidak sampailah peringkat tu. Hak kata tak sah saat ni kalau sekiranya ada keadaan tadi. Keadaan di mana satu golongan nak melemahkan kerajaan tu molek dah kita kata. Jadi dia dengan maksud nak menjatuhkan hak tu, maksudnya tak sah tu. Dalam keadaan itulah kita kata. Dalam keadaan biasa ni tak apa. Asalkan ni mungkin berkata kepada kerajaan lah, kalau dia tengok kalau dia tu tak ada duit, jadi masalah pula dah. Sedangkan nampaknya orang miskin ramai boleh jadi bagi ni tidak kena ke, dia sebagai penyelaras, pengurus untuk membagikan itu, boleh jadi dia boleh kuat kuasa kan, orang kena bagi kepada dia. Dalam keadaan tu molek kita bagi ke dia lah. Tapi kena tengok lah, mungkin tanggungjawab kita semua. Dia buat molek atau tidak molek tu kena tengok lah, kena ada lah yang menegur dia pula. Allahu'alam. Ada lagi? Satu lagi mungkin boleh kita tambah sebagai tambahan hak tadi, iaitu mengikut pendapat setengah ulama tadi kan. Kenapa saya nak Bakar ni nak perang dengan puak-puak tersebut bagi zakat? Mereka mengatakan kerana puak-puak ni menafikan daruriyatid din. Yang ni perkara yang diterima dalam agama sebagai ajaran agama, semua orang tahu. Kalau tolak benda lagu tu, dia jadi kafir. Artinya bukan dalam perkara zakat saja, benda-benda lain pun lagu tu. Perkara yang semua orang tahu, ini sebahagian daripada agama, ditolaknya. Puasa misalnya, dia kata puasa tak fardu, puasa bulan Ramadan, jadi kafir juga. Jadi kafir. Jadi pemerintah bertanggungjawab memperbetulkan keadaan itu. Tidak kata zakat saja, hak maklum dah, haji semua orang tahu, fardu haji, wajib. Kalau cukup syarat, tiba-tiba dia kata kalau ada pitih banyak warna cukup syarat, tak ada wajib. Dia jadi kafir, jadi murtad. Jadi banyaklah. Itu satu contoh. Sayyidina Abu Bakar mengatakan harus, boleh, bahkan dia berkewajipan kena perang tu, atas dasar orang ni tolak daruriyatid din. Hak lain-lain pula betul juga. Misalnya kita orang Islam, kita kena percaya Quran ini sempurna, lengkap, Quran ini yang terbaik. Tiba-tiba dia kata Quran ini tidak sesuai nak pakai sekarang, misalnya, itu pun rosak. Rosak. Ataupun sistem Islam ni, ekonomi Islam ni tidak lebih baik kafir lagi. Sedangkan zakat apa, sistem ekonomi Islam tu, riba tak boleh, sistem ekonomi Islam tu ada dalam Quran. Artinya kita menafikan hak tu tak boleh. Rosak. Banyak kan. Jadi hak ni, hak tadi satu contoh. Daripada situlah ulama yang mengatakan orang yang menolak perkara yang termasuk dalam daruriyatid din, dia jadi murtad. Wal'iyadu billah. Lagi? Jika tak ada, maka kita rasa kita berhenti sekat tu lah. Hari ni pengurusi tak ada ni, ada hal kali. Apa hal lah.